Kerajaan Pahang memutuskan kebenaran beribadah bagi jemaah di masjid atau surau adalah dibuka kepada semua termasuklah jemaah yang masih belum divaksin, bukan warga negara dan juga musafir. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, prosedur operasi standard SOP ini mula berkuat kuasa semalam manakala SOP lengkap kepada semua pentadbir masjid dan surau di seluruh Pahang akan disediakan oleh Jabatan Agama Islam Pahang, JAIB. Kehadiran jemaah di masjid dan surau kebenaran Jumaat adalah bergantung kepada keluasan kapasiti sesebuah rumah ibadat itu serta tertakluk kepada kemampuan dan kawalan terhadap jemaah oleh pihak masjid atau surau itu sendiri. Kehadiran jemaah juga adalah terbuka kepada semua, sama ada yang telah divaksin atau belum divaksin, manakala jemaah dari kalangan bukan warga negara dan bukan ahli qaryah juga dibenarkan dengan mengikut SOP solat di ruang musafir yang ditetapkan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan turut menggariskan panduan SOP bagi aktiviti pengajian ilmu di masjid dan di surau di mana hanya kuliah subuh dan maghrib sahaja dibenarkan dalam tempoh waktu yang ditetapkan, manakala selain kuliah tersebut perlu mendapat kebenaran daripada JAIB atau Pejabat Agama Islam Daerah PAID. Katanya lagi, aktiviti akad nikah pula boleh dilaksanakan di masjid negeri dan masjid daerah dengan kebenaran PAID, manakala jamuan di masjid atau surau pula perlu mengikut SOP semasa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Bagi pengurusan jenazah di masjid, surau atau rumah adalah dibenarkan dengan mengikut SOP pengurusan jenazah bukan pesakit COVID-19 yang disediakan. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim berkata, pihak kerajaan masih tidak membenarkan jemputan penceramah, imam atau khatib dari luar negeri ini. Kanak-kanak yang belum balik juga dilarang untuk hadir ke masjid. Jemaah yang bergejala ataupun kontak rapat kepada pesakit COVID-19, segala perkumpulan sebelum atau selepas solat jemaah juga dilarang. Bagi memastikan tiada penularan berpunca daripada aktiviti ibadat, kita harap masjid dan surau dapat melakukan sanitasi sekerap mungkin dan mengawal jemaah supaya dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Satu Kesatu Daerah Bantuan Prihatin Pahang BPP masih mencari setiap penerima yang layak untuk dibantu dengan harapan tiada yang terpinggir mahupun tercicir. Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat IR Razali Kasim berkata, BPP kali ini singgah di daerah Rompin dan ia diterima penuh rasa syukur dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini saya telah buat penyampaian bantuan prihatin kerajaan Pahang dan saya minta terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri Besar dan kerajaan negeri di atas bantuan yang tidak putus-putus daripada kita awal menerima musibah pandemik COVID-19 ini sehinggalah ke hari ini kerajaan negeri tidak putus menyampaikan bantuan, dan pagi ini telah menyampaikan bantuan kepada imam, pemberian jubah imam, dia penyampaian wang tunai kepada penggerak kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam SPM tahun 2020 dan juga kepada pengusaha kantin sekolah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, kita terima kasih kepada kerajaan negeri, terutama kepada Yang Berhormat Menteri Utama Haji Marsudi bin Azman. Sekian, terima kasih. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di pekarangan Masjid Daerah Al-Muazzam Shah di Rompin. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Bahagian Masjid dan Surau JAIB, Tuan Haji Ahmad Nizam Abdul Manan dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah JAIB, Ustaz Muhammad Fazli Mat Saman serta Kadi Daerah Rompin, Tuan Murad Datuk Haji Abdul Muttalib. Sementara itu, beliau berharap kesemua bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi tanda keprihatinan kerajaan negeri kepada setiap daripada mereka.
Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk pastikan rakyat berada dalam keadaan baik dan dapat menjalani hidup seperti biasa walaupun masih hidup dalam cabaran pandemik. Beliau juga berharap agar semua orang dapat menjaga keselamatan diri dalam keadaan angka kes yang masih tinggi saban hari, selain berdoa agar kehidupan akan bertambah lebih baik dan dijauhi daripada penyakit ini.